Untuk pendahuluan, kita harus mengetahui lebih lanjut mengenai Project Delivery Partner PDP. Project Delivery Partner mewakili entiti yang memiliki sejumlah besar projek dan kepakaran pembinaan yang akan penyampaian dari pemilik projek setelah projek itu dilelong secara kompetitif. PDP biasanya digunakan dalam projek besar seperti mana dua pihak atau perjanjian yang sah bergabung untuk menyelesaikan projek tersebut. PDP ada untuk menjadi tulang belakang utama untuk projek tertentu. Konsep utama PDP adalah bahawa PDP menanggung dan bertanggungjawabkan untuk penyampaian projek. Dari konsep hingga tarikh penyelesaian termasuk spesifikasi hingga kos, waktu dan kualiti yang menyatukan semua kontraktor yang terlibat. Antara konflik yang timbul ialah isu pertukaran bahan tanpa pengetahuan pihak berkuasa. Kontraktor perlu menggunakan bahan yang telah diluluskan dalam bola bongkar. Tetapi ada kontraktor yang sengaja menukar kepada bahan yang lebih murah untuk mengaut keuntungan yang lebih dengan memberi alasan bahawa bahan yang diluluskan tiada stok dan memerlukan masa yang lama sebelum sampai kepada pembekal. Selain itu, isu projek tidak dapat disiapkan dalam masa yang ditetapkan juga kerap berlaku. Salah satu puncannya ialah kontraktor kekurangan modal pusingan dan menyebabkan projek gagal disiapkan dalam masa yang ditetapkan. Kontraktor perlu mendapatkan suntikan modal manakala PDP perlu menimbangkan dan memberi tempoh lanjutan masa supaya projek dapat disiapkan. Isu yang ketiga ialah kekurangan pekerja mahir sebahagian kehendak CIDB. Pekerja yang diupah oleh kontraktor tidak mempunyai kepakaran dalam kerja-kerja yang mereka jalankan. Ini adalah kerana kontraktor boleh membayar gaji mereka lebih murah berbanding pekerja mahir. Akibatnya, hasil kerja mereka akan ada banyak kecacatan dan tidak berkualiti. Apabila pemeriksaan dijalankan oleh pihak berkuasa, kualiti kerja yang sebegini biasanya akan ditolak dan dialahkan untuk dibuat semula. Ini juga akan mengakibatkan penambahan kos dan juga masa. Isu-isu yang boleh dikaitkan dengan faktor yang menyumbang kepada konflik. Pertama sekali daripada segi etika. Sekiranya sesebuah projek itu ingin berjalan dengan lancar dan sempurna, pihak atasan dan juga pihak berkuasa tidak boleh mempunyai sifat tidak tanggungjawab, tidak amanah dan tidak menepati masa kerana ia boleh menimbulkan masalah semasa mengendalikan projek tersebut. Yang kedua, daripada segi keselamatan. Pekerja yang diupah yang tidak mempunyai kepakaran boleh menimbulkan masalah dari segi keselamatan pembinaan, pekerja dan termasuklah orang awam. Dan yang ketiga, kesihatan. Apabila keselamatan orang awam dan pekerja terjejas, maka kesihatan mereka juga boleh terjejas. Kemudian daripada segi komuniti, sekiranya orang awam mengetahui tentang faktor yang menyumbang kepada konflik, ia akan menimbulkan rasa kurang kepercayaan terhadap pihak tertentu untuk melakukan pembangunan atau pembinaan di sebuah kawasan. Dan yang terakhir sekali, daripada segi alam sekitar. Sebagai contoh, sesebuah pihak menukar kepada bahan yang lebih murah tanpa pengetahuan pihak berkuasa, ia boleh menyebabkan sesebuah pembinaan itu gagal dan boleh menyebabkan kerosakan kepada alam sekitar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Agus Danish Hakim bin Agus Musaram. Saya akan meneruskan pembentangan dengan cadangan penyelesaian isu-isu etika dalam pelaksanaan projek besar menggunakan kaedah Project Delivery Partner (PDP). Pertama, membuat saringan terlebih dahulu sebelum membuat pemilihan projek delivery partner yang sesuai untuk melaksanakan tugasan yang akan diberikan. Contoh kaedah penapisan yang boleh dilakukan adalah dengan meminta resume pihak-pihak PDP yang tertentu untuk membuat penapisan mengikut kriteria yang diingini. Seterusnya, kita juga boleh mendapatkan maklumat daripada pelanggan terdahulu pihak PDP yang terbabit untuk mendapatkan maklumat terperinci dan juga pengesahan kualiti pihak PDP tersebut. Kedua, pihak berkuasa perlulah mengambil tindakan yang tegas kepada pihak PDP yang tidak melakukan kerja yang diberikan dengan jujur dan amanah serta hanya mementingkan keuntungan semata. Di sini, pihak PDP yang gagal mematuhi garis panduan kerja yang diberikan seterusnya menyebabkan berlakunya kemalangan atau isu lain yang boleh diambil tindakan oleh pihak berkuasa untuk memastikan kepentingan dan keselamatan awam terjaga. Dengan ini, pihak PDP akan lebih berhati-hati dan lebih teliti dengan kerja yang mereka akan lakukan. Sekian, terima kasih. Sebagai kesimpulannya, jika sebuah syarikat ingin projek mereka disiapkan dalam masa yang telah ditetapkan, menepati bajet dan mengikut segala kriteria yang mereka inginkan,
maka project delivery partner merupakan kaedah yang sesuai untuk dipilih bagi projek mereka. Namun begitu, jika dilihat dari aspek yang lain, kaedah project delivery partner juga boleh menyebabkan sesebuah syarikat mengalami kerugian jika pihak yang terlibat dalam mengendalikan projek mereka ini tidak bertanggungjawab. Ini kerana masalah utama kaedah project delivery partner ialah sekiranya delivery partner tidak bertanggungjawab dalam menguruskan projek, mengapa pihak syarikat yang harus menanggung segala pembiayaan kerosakan? Akhir sekali, walaupun kaedah ini mempunyai kelemahannya, ini semua terpulang kepada pihak-pihak yang terlibat dalam projek ini, sama ada mereka ini cukup bertanggungjawab untuk mengikuti segala etika yang telah ditetapkan dalam kaedah ini.